إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan pada malam ini untuk majlis ilmu dan menggunakan kitab Indahnya Hidup Bersyariat, dan kita sambung ke surat berapa? Satu lima satu. Oh, okey, baik. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Syarat doa makbul. Syarat doa makbul. Apa maksud makbul? Makbul artinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat doa makbul adalah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu diterangkan adab-adab, adab-adab berdoa. Maka adab-adab inilah perkara yang menyebabkan doa kita sampai kepada Allah. Kesungguhan dalam melakukan doa. Cuma ada beberapa penghalang, perkara yang menyebabkan doa kita terhalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak sampai. Doa tu ibadat tapi dia tak sampai. Sebab apa? Baik. Yang pertama, menjaga makanan dan minuman supaya tidak terambil yang haram dan yang syubhah. Nombor satu ni pun kita dah banyak kantoi dah. Menjaga makan dan minum. Kerana sabit dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah beritahu dalam satu hadis, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih, atau kama qala alaihi salatu wassalam, daging-daging yang tumbuh daripada perkara-perkara yang haram, maka api nerakalah yang lebih aula untuknya. Untuknya artinya untuk membakar daging itu. Macam mana makanan boleh jadi haram ataupun syubhah? Baik, mari kita kaji. Baik. Pertama, makanan yang haram banyak jenis. Makanan yang haram ni, yang pertama sekali dari segi fizikal makanan. Fizikal makanan, dia jadi haram. Kenapa jadi haram? Kerana dia telah diharamkan oleh syarak. Jelas. Yang paling jelas sekali, anjing dan babi. Itulah paling haram di sisi orang Islam. Orang tak semayang pun tak sanggup nak makan babi. Orang yang tak pakai tudung pun, tak tutup aurat pun, dia tak sanggup nak makan babi. Itu dipanggil haram secara fizikal. Yang kedua, minuman yang haram dah tentulah arak yang Allah sebut dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun, atau kama qala. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, berhala dan tenung nasib adalah daripada perbuatan syaitan, maka jauhilah, nescaya kamu akan berjaya. Minuman yang haram pada fizikal. Yang kedua, makanan yang fizikalnya haram dengan salah diproses. Contoh, ayam
halal tetapi sembelihan tidak sah. Lembu halal tapi sembelihan tidak sah. Kerbau halal tapi sembelihan tidak sah, menyebabkan makanan itu jadi haram. Mana kita tahu ayam tu sembelih betul ke tak? Kita order kat kedai tom yam tu nasi goreng ayam, betul tak? Kita tahu ke ayam dalam nasi goreng tu sembelihan dia sah ataupun tidak? Maka dari segi itu, maka lihat siapakah yang mengendalikan makanan. Kalau orang Islam, kita bersangka baik bahawa ayam itu telah pun menjadi halal, dan tak boleh kita tanya orang kedai tu, ayam ni sembelih betul ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Tapi ada jenis orang yang dia terlalu kritis, ataupun terlalu berhati-hati. Berhati-hati dia memang tahap maksimum. Satu orang sahabat saya, mak dia tak makan ikan langsung. Tak makan ikan. Setelah dia melihat berita ada kematian di India. Ni cerita kat India. Ada mayat dah lama duduk dalam sungai. Bila dah lama duduk dalam sungai, ikan makan mayat tu. Dia duk fikir ikan kat situ sampai ke Malaysia. Takut-takut termakan ikan tu, langsung tak makan ikan. Sampai sekarang dia takkan makan ikan. Daging pun sama. Dia takkan makan daging, melainkan daging korban jadi makan. Daging korban makan. Daging lain jual kat pasar dia tak makan. Sebab dia tak percaya kepada orang yang mengendalikan. Itu urusan dia lah. Diri dia tak ada masalah, tapi dia tak boleh menghasut orang lain. Jangan beli kat pasar tu, entah-entah sembelih tak sah, tak boleh. Selagi mana zahir dia dibenarkan syarak, iaitu orang mengendalikan daging itu adalah orang Islam. Orang mengendalikan ayam itu adalah orang Islam. Kecuali datang bukti yang jelas makanan tu haram, barulah kita tinggalkan. Kalau tidak, tak boleh hasut orang lain. Baik. Itu ni jenis-jenis makanan haram. Kita terang satu persatu. Makanan yang terkena najis ataupun diuruskan dengan cara yang tidak bersih. Diuruskan tidak bersih. Contohnya ayam dimasak dengan perut-perut sekali, ikan dimasak, direbus dengan perut-perut sekali, maka makanan tu jadi haram sebab dia najis. Kemudian baik, yang ketiga, makanan yang halal, prosesnya pun halal, tetapi diambil dengan cara yang haram. Contohnya, depan rumah kita, depan rumah jiran kita ada pokok, pokok mempelam. Apa hukum makan pokok mempelam? Makan pokok pula, makan buah. Tak ada orang makan pokok hukumnya halal, tapi ambil tak minta izin. Jiran tak izinkan, kita pergi ambil, contohnya, maka makanan tu jadi haram lah. Tipu. Sekarang ni makanan pun orang curi sekarang ni. Adik saya duduk kat KL, duduk kat apartmen ke kondo, macam tu lah. Dia telefon, bukan dia lah, jiran-jiran banyak buat laporan, banyak cerita dalam grup. Dia orang order makanan. Kan sekarang ni kan, kalau apartmen, kondo baru di KL kan lift, betul tak? Orang tak boleh naik ke atas suka hati. Owner kena turun bawah. Sebab kena naik atas, kena pakai kad. Sekarang ni macam-macam ni, susah. Kena touch dekat lift tu, baru lift tu boleh bergerak di atas. Jadi leceh. Takkan setiap kali order barang ni nak turun bawah, kan? Jadi dekat bawah tu disediakan tempat meja untuk letak barang delivery. Orang order lah makanan, jadi Food Panda dia letak je lah makanan di atas meja, hilang. Turun-turun tak ada. Bukan satu dua kali, banyak kali. Tak tahu siapa rembat, hilang kat situ. Makanan pun orang curi sekarang. Punyalah susah. Kita tak rasa kita susah, rupanya ada orang lagi susah. Nak makan pun tak ada duit. Maka diambil dengan cara yang haram. Baik, itu jelas lah, semua orang tahu lah. Kita minta izin. Walaupun kita tahu jiran kita ni baik dengan kita, kita tetap nak minta izin.
Saya teringat mak saya zaman dulu nak ambil daun pandan majiran belakang rumah. Sebelum keluar tu bawa duit 70 sen. Itu adab nama dia tau. Tak sampai RM1 70 sen je pun. Assalamualaikum kan, nak minta serai sikit, tak apa tak payah pergi ambil. Itu adab zaman dulu. Zaman sekarang bukan serai kan, pokok-pokok orang kot. Asal barang jadi duit kan. Sejadah kat surau pun hilang, kena rembat dengan pelagi dadah. Itu secara zahir. Satu lagi, jenis makanan yang haram. Jenis makanan haram. Makan dengan makanan haram, tapi dengan hasil yang haram. Satu orang hamba Allah, dia makan makanan yang halal, diproses dengan cara yang halal, tetapi menggunakan hasil wang ringgit dengan pekerjaan yang haram. Kerja dia haram, dia makan dekat kedai mamak, makan kedai mamak halal, mi goreng halal, minum teh ais halal, tapi duit dia dapat daripada pekerjaan yang halal, yang haram. Contoh yang paling jelas sekali, apa kerja yang haram? Jadi scammer. Scammer ni dia tak muak-muak telefon saya, padahal saya tahu dia scammer kan. Dia scam saya scam dia balik. Saya suka bersembang dengan scammer kalau saya ada mood lah. Senang je nak tahu scammer. Anda mempunyai tunggakan di LHDN sebanyak RM2,500. Dah tahu dah. Ni komputer punya cakap. Kita pun ada declare LHDN kan. Tak apalah, kita dengar. Sila tekan 9 untuk bercakap dengan staf kami. Saya pun tekan 9. Hello, selamat pagi. Dia cakap Melayu, tapi kita tahu di India. Dia tahu dia tu bukan bangsa Melayu, ataupun dia Cina tapi cakap Melayu. Saya Ahmad bin Abdullah kan. Encik ada tunggakan ke di HDN? Dia tanya. Saya ada tunggakan. Saya cakap dengan dia, padahal tak ada pun, saja nak bagi dia, nak hiburkan, nak isi masa lapang. Kan? Saya ada tunggakan banyak, ada dalam 40,000 lah. Dia kata, kenapa encik tak bayar? Kata, saya tak ada duit. Dia kata, company pun company kecil kan, company pun tak besar sangat. Lepas tu nak bayar gaji staff lagi, apa semua. Dia confident lah, saya percaya dia. Kena bagi dia confident dulu sebelum kita koyakkan dia. Ni saya nak ajar tuan-tuan company tak besar sangat. Company cik di mana? Company saya di KL. Cik boleh cuba cik bagi nombor IC. Hati-hati, jangan bagi nombor IC. Betul, tapi saya dah setting dah nombor IC palsu dah di dalam ni dah. Dan dia akan tahu kita tipu kalau kita cakap nombor IC tu lambat. 80 jangan cakap lambat, kena cakap laju-laju. Lepas tu dia akan suruh kita ulang balik, betul ke nombor IC tu. Saya ulang balik, laju saya sebut, tapi nombor IC palsu lah, bukan saya punya nombor IC. Lepas tu dia tanya, encik bagi nombor IC salah ni. Dia tahu saya bagi nombor IC salah. Nombor IC cik sebenarnya ini kan. Dia sebut satu-satu tu. Nombor IC saya yang ini. Lepas tu dia marah saya, kenapa cik tipu saya? Dia cakap itu. Kenapa cik tipu saya? Minta maaf, saya kata dia, saya ni buka company scammer. Saya kata dia, saya buka company scammer. Jadi company saya ni dalam tahun ni tak ada untung banyak lah. Banyak awak macam awak jugalah. Awak pun scammer, saya pun scammer. Awak tahu kan macam mana sale kita sekarang? Pening dia. You scammer? Saya LCDN, dia kata. Awak nak saya tangkap awak ke? Dia kata, jangan tangkap saya, company saya tak ada duit nak bayar. Lepas tu dia tanya saya, apa nama company awak? Dia tanya saya, apa nama company? Nama company saya Mawang Sindang Berhad. Saya kata dia. Lepas tu bila dia dah tahu, kita tahu dia scammer, tu dia koyak, dia marah kan. Lebih-lebih lagi makcik-makcik ni dia cepat gabra. Bila orang tu sebut tangkap lah, itu yang banyak akaun kita mengalir kat akaun dia. Bagi nombor IC, bagi nombor akaun. Jangan bagi. Mereka nak tahu nombor tu sebab mereka nak
nak trace supaya dia dapat masuk kita punya akaun rahsia kita. Itu dah tentulah haram hukum dia kan. Baik. Pekerjaannya haram. Satu lagi, seseorang yang makan makanan yang halal daripada hasil kerja yang halal. Kerja dia halal, tapi dia tak amanah dalam kerja. Dia tak amanah dalam kerja, tipu bos, beli MC dekat klinik padahal tak sakit, nak cuti bergaji, tak sakit, cakap sakit, tak datang kerja, tapi hari tu ada gaji. Maka hasil gaji tu apa? Kita mendapat gaji daripada hasil yang tidak amanah, maka hari tu punya gaji hukumnya haram. Tapi kita tak kata haram, aku kerja, apa haram pula. Ataupun cikgu sekolah, sepatutnya dia masuk kelas, dia tak masuk kelas. Dia pergi bawa katalog Avon kat meja-meja cikgu, jual Tupperware dekat dalam bilik guru sampai tak masuk kelas. Padahal amanah dia mengajar murid-murid yang dalam bilik darjah. Ada sekolah tu guru besar tak masuk kelas, banyak kali tak masuk kelas. Saya cakap dengan kawan saya, dia tak takut ke gaji dia bulan-bulan macam mana? Sebab dia dibayar gaji, setiap bulan dibayar gaji. Kalau orang berniaga lain. Orang berniaga, kalau dia tak buka payung kat pasar malam, hari tu dia tak ada gaji. Kalau dia buka payung, baru dia ada gaji. Atas diri dia lah. Dia tak berniaga, tak ada gaji lah. Takkan orang nak bagi dia saja-saja duit. Tapi orang yang makan gaji, maka itu amanah kena jaga. Setiap minit yang diberi amanah itu akan ditanggung besok dekat akhirat. Nak kena bayar balik masa-masa tu. Kemudian apa lagi? Tipu punch card, suruh kawan punch card kan. Pernah buat tak dulu tuan-tuan? Tak pernah buat. Soleh betul tuan-tuan ni. Kena takut tu. Jangan buat macam tu. Tapi dah pencen nak buat macam mana? Kan, pencen pun dah makan kan. Macam mana? Kuat semayang kuat, masya-Allah. Baca Quran rajin. Tapi dalam bab tu kantoi. Jangan kita pelik kenapa anak kita degil, kenapa isteri kita tak taat cakap kita, kenapa anak kita ni memberontak, malas ibadat sebab hasil makanan daripada hasil tak jujur kita bagi dia makan. Daripada hasil yang tak jujur bagi dia makan. Kena hati-hati, itu halus tu. Satu lagi, pekerjaan yang haram tapi tak nampak halal, tak nampak haram. Kerja terang-terang haram, tetapi tak nampak haram. Contohnya menjadi penyanyi. Contoh, penyanyi. Siapa penyanyi tu? Perempuan. Contoh, dia penyanyi apa? Dia penyanyi dandut. Contoh, kerja dia apa? Kerja dia gelek je lah, tak ada kerja lain lah. Orang bayar dia pun gelek kat mana-mana saja. Macam makcik seorang tu lah. Dia kena tegur orang ustaz-ustaz ni sebab apa? Gelek dalam majlis akikah pula tu. Pernah ke orang buat gelek dalam majlis akikah? Akikah tu adalah amalan sunnah kepada bayi yang baru lahir. Dijemputnya artis, datang menyanyi. Lepas tu orang tegur, artis tu pun memberontak, buat live, marah balik netizen, marah ustaz-ustaz yang tegur dia. Sedangkan perbuatan dia tu menarik bala Allah Ta'ala turun dengan cepat. Dan dia itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Apa di antara tanda-tanda akhir zaman? Tanda-tanda kiamat. Apa dia? Banyaknya penyanyi-penyanyi wanita. Terlalu banyaknya penyanyi-penyanyi wanita, di mana mereka itu adalah fitnah kepada dunia kalau mereka itu bukan perempuan solehah. Nabi SAW beritahu dalam satu hadis, sesungguhnya dunia ni adalah ad-dunya'ul mata'. Dunia ni perhiasan, dan perhiasan yang paling baik adalah wanita-wanita solehah. Apa ciri-ciri wanita solehah? Mempunyai sifat
sifat malu yang sangat tebal, yang sangat tinggi sifat malu dia. Dia jaga maruah dia. Hatta ada dulu-dululah tok-tok guru lah. Tok-tok guru ni zaman dulu, kalau orang datang rumah, tok guru tak ada rumah, isteri dia ada. Assalamualaikum tok guru, Assalamualaikum. Isteri dia dalam rumah, tak keluar. Isteri dia bagi tahu dalam rumah sambil gigit jari. Tok guru tak ada, dia keluar gigit jari. Sebab apa? Supaya dengar suara tak sedap. Sampai tahap tu. Assalamualaikum, tok guru tak ada, dia keluar, nanti dia balik. Sampai tahap macam tu. Nak jaga fitnah. Tapi sekarang hilang malu dah, kan? Baik. Maka itu semua sumber yang membawa kepada makanan di dapur kita. Pastikan diambil dengan cara yang halal. Baik, apakah hukumnya membeli makanan di kedai orang-orang kafir? Apa hukum membeli makanan? Boleh ke tak? Boleh tak, Pakcik? Boleh? Boleh? Boleh. Siapa kata tak boleh? Beli makanan di kedai orang kafir boleh. Belikan, kan, sotong, udang, kan. Dia tahu orang Islam kalau dia jual ayam, orang Islam tak beli. Sebab mereka punya market adalah orang Melayu Islam. Satu market yang besar. Jadi bila jual sotong, jual udang, jual ikan, semua bangsa akan datang. Kalau jual ayam saja, orang Melayu tak datang. Dekat pasar Seremban pun ada juga orang orang Cina, orang Hindu jual ayam. Tapi ayam dia sebelah tu orang Islam punya ayam, sebelah ni orang Hindu punya ayam. Dia punya lentok tu macam sama je tengok. Nak beli pun ragu-ragu, ya ke tak ni? Isteri saya beli ayam dekat satu pasar raya. Masa tu ayam tengah mahal masa tu. Ayam sekilo RM18, RM19 masa tu mahal. Atas ni koyak, bawah ni lubang. Atas ni koyak, bawah ni lubang. Apa hukum ayam tu? Kita tak tahu siapa yang sembelih ni, tapi dekat bawah ni ada lubang, kan? Ni koyak. Maka bila ada keraguan dalam hati, maka makanan tu jadi syubhah. Dia syubhah ni di antara halal dengan haram. Kenapa kita kena berhati-hati dengan makanan syubhah? Takut dia terjerumus kepada makanan haram. Apakah efeknya kalau kita termakan ayam binatang yang tak disembelih dengan syar'i? Apakah kesan dia? Berdosa tak? Tuan-tuan pergi kedai makan, kan, kita order mi kari, tuan. Dalam mi kari tu ada ayam tak? Ada. Katakanlah ayam dalam mi kari kita tu sembelihnya tak sah, ataupun yang sembelih tu bukan orang Islam. Apakah hukum kita termakan ayam tu? Halal tak? Hukumnya halal, tetapi kesan tetap ada. Itu yang tak nak tu. Kesan tetap ada pada hati kita, pada darah kita. Sebab ada hikmah kenapa Allah Ta'ala, Nabi SAW ajar kepada kita menguruskan sembelihan dengan cara yang betul, supaya tidak ada penyakit, kuman, supaya dia disembelih dengan bismillah. Kesan tetap ada dalam hati. Sebab tu ada orang-orang soleh yang warak, mereka tak makan di kedai. Makan kedai tak haram, tuan-tuan, tetapi hukum warak, mereka ambil jalan warak, tak makan di kedai, mereka makan di rumah. Kadang-kadang ada yang ayam dia bela sendiri, sembelih sendiri, lembu kambing sembelih sendiri, supaya mereka nak jelas daripada awal sampai akhir semuanya halalan tayyiban mubarakan. Kawan-kawan saya mengaji pondok dulu lah. Saya tak ada kesempatan mengaji pondok, saya mengaji madrasah je. Masuk universiti betul pergi madrasah. Budak-budak pondok ni belajar pondok kat Terengganu. Budak-budak pondok takkan beli ayam dekat orang awam, walaupun orang awam tu orang Islam. Dia akan beli ayam dengan orang pondok juga, ataupun orang tu bukan orang pondok, tapi orang tu rajin belajar kuliah, tapi dia menjaga ayam, maka orang pondok akan beli kat dia je. Sebab apa? Hukum warak, bukan hukum syarak.
Hukum syarak orang Islam semua kita boleh beli, tapi warak ni dia lebih berhati-hati. Nakkan keberkatan daripada tangan orang yang mengaji agama, orang yang jaga solat, orang yang berwudu, orang yang zikir pada Allah. Dialah yang sembelih ayam tu. Berkat tak kita makan? Berkat. Tapi kalau cari orang macam ni, tuan-tuan, susah, lapar lah perut kita kan. Takkan setiap kali travel nak berhenti kedai tom yam nak tanya, semua ni semayang ke? Susah lah kita macam tu kan. Order je lah makanan, makan. Bismillah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, baca, dah makan balik lah. Kalau nak warak juga, buat bekal daripada rumah kan, kita sendiri yang uruskan. Pernah berlaku pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semasa dia belajar, zaman dia belajar dengan Imam Waqi'. Tak silap saya, Imam Waqi' ini guru tafsir, tuan guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni alim dah, tuan guru dia. Jadi setiap pagi ibu kepada Imam Syafi'i, dia akan hidangkan, setiap hari dia akan hidangkan segelas susu kambing. Susu kambing ni sunnah minum. Daging kambing, susu kambing. Susu kambing setiap pagi sarapan. Kemudian Imam Syafi'i akan keluar rumah pergi belajar. Setiap hari macam biasalah, rutin ibu dia akan perah susu kambing bagi anak dia minum sebelum pergi belajar. Satu hari Imam Syafi'i pergi belajar. Setiap kali Imam Syafi'i jumpa guru, dia akan hantar hafalan. Dia akan hantar hafalan Quran dia. Maknanya Quran yang telah dihafal, dia akan memperdengarkan kepada guru. Guru dia akan tasmi', dia panggil. Tasmi' ni dengar hafalan murid lah. Ataupun hadis kalau tak silap, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Dia hantar hafalan dia, dia baca sangkut, dia baca tersangkut, dia baca tersangkut, tak ingat. Sedangkan Imam Syafi'i ini terkenal dengan kekuatan ingatan dia. Kata para ulama, Imam Syafi'i kalau baca muka surat sebelah, dia hafal sini, sebelah sini dah hafal dah, ikut mata je dah hafal. Kuatnya ingatan dia. Tapi satu hari tu hafalan dia tersangkut-sangkut. Maka dalam riwayat menceritakan rupa-rupanya Imam Syafi'i terminum minuman syubhah, terminum susu kambing syubhah. Apa maksud susu kambing syubhah? Kambing tu dia makan tanaman orang. Dia makan tanaman orang. Bila dia makan tanaman orang, dia makan sayur kat rumah orang, maka proses jadi susu tak? Jadi susu. Imam Syafi'i minum susu tu. Padahal bukan salah Imam Syafi'i, salah kambing. Kambing tu yang ceroboh. Kambing tu pun dia bukannya orang mukallaf. Dia tak ada dosa pahala. Dia ragut, apa dia nak ragut, dia ragut. Maka kesan dia tetap ada pada Imam Syafi'i. Itu satu riwayat. Satu riwayat yang lain yang mengatakan Imam Syafi'i jadi lupa adalah dengan sebab Imam Syafi'i ternampak seorang perempuan menyusukan anak. Ternampak ni macam ni lah, efek pada hafalan dia. Orang sekarang bukan ternampak, menelik lagi. Bukan sampai ke ingatan ni, gelap hati terus. Macam mana zaman sekarang kita nak alihkan mata kita dengan environment kita? Keluar-keluar surau je nampak amal yang tengah jogging pakai seluar pendek, terus habis tadi, zikir lama tadi dah, ternampak tu habis terus. Itu efek kepada hati daripada makanan yang tidak halal. Satu lagi, kalau saya pernah datang ziarah raya lah, semua satu orang ni. Saya tahu orang ni, suami dia tu kaki nombor ekor, kaki cai punya, dama cai punya kaki, Magnum ke, Sport Toto ke, memang hardcore punya kaki nombor lah. Saya risau betul nak minum TO ni kan. Saya pandang je TO, saya tengok anak saya minum, isteri saya minum kan. Saya tengok, takkan nak cakap jangan minum kan. Rumah orang kan, rumah orang. Kita cuma nak tahu je dia beli TO ni pakai duit apa.
pakai duit nombor ke pakai duit gaji. Takkan nak cakap tuan rumah macam tu kan. Tu yang payah macam tu. Baik. Itu dalam bab makanan. Maka dengan sebab itu doa kita tidak dimakbulkan. Yang kedua, harta yang digunakan jelas bersih dan halal punca perolehannya. Samalah harta ni dia membawa kepada makan minum kita dan harian kita. Harta yang diambil dengan cara yang salah ataupun zalim menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kita ada wang simpanan tapi tak keluarkan zakat. Wang simpanan baru-baru ni orang dapat keluarkan RM10,000, betul tak? Bayar zakat dulu tak? Bayar zakat dulu. Pertama, kalau kita ada hutang, settle hutang dulu. Dah settle hutang, baru bayar zakat yang baki tu. Kena bayar zakat. Kena bayar zakat sebab KLSP tu adalah duit kita. Cuma undang-undang Malaysia tak bagi keluar je. Cuma hari tu lah nasib baik dapat keluarkan. Mula-mula dulu RM5,000 mula-mula dulu. Yang PKP tu beratur KLSP lama. Lepas tu RM10,000 pula dapat dikeluarkan. Kena bayar zakat 2.5%. Dan jangan rasa rugi untuk bayar zakat, sebab zakat tu membersihkan harta yang baki. Dia membersihkan harta yang baki lagi. Itu adalah hak orang asnaf, 25%. Kemudian mengambil harta pusaka dengan cara yang zalim. Kalau di kalangan umat Melayu kita ni, banyaklah broken family ni, pecahan keluarga jadi berpisah, bergaduh dengan sebab harta pusaka. Macam mana boleh dia bergaduh? Contoh yang pertama, ayah meninggal. Contoh, ayah meninggal dunia. Kes pertama yang biasa ada, ayah meninggal, semua berebut harta ayah. Tak nak faraid, tak nak buat apa, semua nak berebut je. Semua melobi ayah. Masa ayah tengah hidup tu melobi je, kenen je kan? Bila pergi hospital, ada gambar kartun dalam Facebook. Bila pergi hospital, seorang yang tolak ayah pergi hospital. Bila pergi ke pejabat tanah, ramai yang ikut. Gambar kartun tu belakang, ramai anak-anak ikut ke pejabat tanah nak tukar nama. Contoh, suami meninggal, meninggalkan anak dan isteri. Sebelum suami meninggal, siapa yang jaga suami masa tengah terlantar atas katil tu? Isteri lah yang jaga, betul tak? Mak lah yang jaga. Mak jaga ayah. Bangun malam, basuh berak ayah, ayah nak makan, mak kena marah, kena maki dengan ayah. Tak tidur malam, pening kepala. Sebab apa? Nak jaga suami tengah sakit. Penat tak? Anak-anak penat tak? Anak mana ada anak ke KL, balik seminggu sekali je tengok ayah. Lepas tu balik lah nak kerja. Yang tanggungnya mak lah. Maka mak lah yang banyak berkorban untuk ayah ataupun suami. Tiba-tiba meninggal. Meninggallah ayah tadi, meninggalkan harta yang banyak. Dengan sebab harta yang banyak itu, mak pun dengan emosi, dengan cakapnya, dengan mengeluarkan air mata depan anak-anak. Selama ni mak lah yang jaga ayah. Mak yang masuk berak kencing dia atas katil tu, mak yang penat tak tidur malam. Jadi mak nak semua harta pusaka ayah. Boleh macam tu? Boleh ke macam tu? Anak jadi apa? Serba salah. Aduh, ikut dah nampak dah ni. Dalam KLSP, ayah punya simpanan ni ada 1.5 juta. Tak dapat lah masa dia arwah ayah. Semua buat muka macam ni lah. Mak lah yang keluarga mata, mak lah. Tak boleh, hukumnya haram. Dalam harta pusaka itu ada hak anak. Walaupun mak yang berkorban siang malam, bila jadi je harta waris, maka dalam tu ada bahagian untuk isteri, ada bahagian untuk anak. Kalau bahagian untuk anak dan juga adik-beradik suami, ayah kepada suami, atuk kepada suami, itu semua orang-orang faraid. Dipanggil bahagian faraid. Tapi kalau ayah tu ada anak lelaki, ayah tu ada je anak lelaki, adik-beradik ayah semua tak dapat. Dipanggil asabah, tak dapat.
Semua tu tak dapat. Dengan sebab apa? Kekuatan anak lelaki. Sebab tu orang lelaki ni kalau boleh dia anak lelaki. Sebab tu orang yang tak ada anak lelaki, mereka nak selamatkan anak dia buat apa? Dia buat hibah. Sebab dia tak ada pewaris lelaki yang kuat. Bila suami meninggal, dia ada adik-adik lelaki tak? Maka adik-beradik lelaki dia akan kuat untuk dapat bahagian harta suami berbanding anak perempuan. Macam tu. Tu yang jadi bergaduh lepas tu. Masih hidup semua okey, bila meninggal dia semua tumbuh tanduk. Semua tumbuh taring tengok kan. Duit pencen, duit KWSP, harta di Kongostan, Gostan, Pakistan semua. Terpaksa jumpa Sulaiman Akhlaqan. Kenal? Dalam cerita Tiga Abdul. Tengok kan? Khatam cerita tu banyak kali dah. Tu ingat tu. Baik. Jadi duit yang dapat dengan cara yang zalim, maka tidak ada berkat doa, terhijab. Lepas tu menantu pula sibuk-sibuk nak juga kan, saya ada juga beli ubat untuk ayah awak, takkan saya tak dapat apa-apa. Sibuk harta pusaka menantu tak ada kena-mengena. Tapi kalau dalam drama tu, apa peranan menantu bila berlaku macam ni? Dialah jadi tukang cocok. Siapa menantu yang tukang cocok tu? Biasanya menantu perempuan. Awak ini hak awak ni, tak boleh. Jenis apa? Suami pula jenis toya dengar cakap bini kan. Dengar. Akhirnya ragut semua harta pusaka ayah. Sebelum difaraidkan, mesti seorang daripada anak tu kan, dia jadi apa? Wakil, tukar nama. Semua nama dia buat sementara waktu. Tanah nama dia, kereta nama dia, rumah nama dia. Betul tak? Itu yang bahaya, kena hati-hati tu. Kan? Kalau dia jual semua benda-benda tu, kita putih mata lah, sebab semua nama dia. Kan? Dia boleh saja untuk jual. Sebab tu kena pakai peguam untuk jaga semua tu. Panjang cerita ni. Baik. Dah isyak memang. Dah kan? Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan maksiat secara berterusan. Memang semua orang buat maksiat, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil dipanggil maksiat. Tetapi tidak ambil berat untuk bertaubat dan tidak merasakan berdosa dan bersalah setelah melakukan maksiat tersebut. Tadi tajuk khutbah apa tadi? Saya baca khutbah tadi, lupa tak tajuk dia. Dosa yang dipublicitikan. Betul tak? Dosa dipublicitikan. Saya tahu tu, sempena gelek tu lah akak tu. Sempena akak gelek kat Majlis Akikah tu, itu keluar khutbah. Dia tak sedar juga, tak tahulah. Dosa yang dipamerkan. Seorang perempuan pakai ihram buat umrah. Dia perempuan pakai ihram, bayangkan. Dulu akak Sajat buat hal pakai telekom. Yang ni pula perempuan pakai ihram. Depan Kaabah, tempat suci. Kalaulah tempat tu ibadatnya berganda-ganda pahala, samalah juga dosanya juga berganda-ganda. Kalau kita duduk di hadapan di Masjidil Haram, 100,000 ganjaran solat berjemaah. Takut maksiat dia pun 100,000 dosa juga dapat. Duduk di hadapan Kaabah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pendakwah ni kena bersabarlah. Pendakwah ni dia kena bersabar. Tentangan mesti ada. Kan? Saya tengok pendakwa-pendakwa selebriti ni, okey lah, dia tegur kan. Bila artis tu balas balik, dia melenting. Jangan melenting. Itu asam garam dalam berdakwah. Kan? Tak selesa berdakwah ni sebenarnya. Dakwah dalam surau ni semua dah baik, okey lah. Cuba kita dakwah dalam kelab malam tengok. Nak duduk macam ni kan? Silap kena banding dengan betul. Betul kaca. Yang keempat, hindarkan fikiran daripada perkara-perkara yang tidak baik. InsyaAllah nanti kita akan huraikan lebih panjang lah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan tuan-tuan? Bismillah.
Baik, kalau tak ada, kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Baik, saya nak iklan sikit pada tuan-tuan.